Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Ketua Wanita Bersatu, iaitu um, Mas Elmayati Samsudin berkenaan dengan isu MOU Annual Pemulaan Pemerintahan Detektor. Dan yang kedua, kenyataan itu saya lihat dia kata perjanjian ini adalah haram dan tidak berperlembagaan, berbahaya dan tidak boleh diperkuatkuasakan. Dan dia kata artikel 49A tidak boleh menyebabkan mana-mana kerusi dikosongkan atas alasan cara ahli parlimen mengundi. Jadi yang pertama, saya nak jawab berkenaan dengan isu mengatakan pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diktator. Dia kena tengok keadaan parti dia sendiri. Dia kena tengok pemerintahan Perikatan Nasional itu sendiri. Bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin, bagaimana orang seperti Mas Elmayati ini jadi menteri. Dan kena sedar kepimpinan mereka dahulu. Kita tahu macam mana Menteri KDN, macam mana Menteri Komunikasi, seperti mana kami ni yang mengkritik tentang pemerintahan mereka waktu itu. Dicari sebenarnya. Termasuk saya ni berapa kali saya dicari waktu itu. Jadi, adakah kamu orang tidak mengamalkan pemerintahan diktator? Jadi, kena cermin diri sendiri juga. Apa yang dia dah buat, apa yang kerajaan Tan Sri Muhyiddin buat, apabila mereka menubuhkan kerajaan, peruntukan bajet untuk pembangkang dihentikan. Sewaktu COVID itu, baru dia keluarkan semula. Jadi kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan perkara ini? Mas Elmayati sendiri kena ingat, kamu tu daripada UMNO melompat pergi ke Bersatu. Demi apa? Demi kuasa. Dan hari ini, kamu nak bercerita tentang diktator. Kita juga lihat bahawa Bersatu banyak menyekat apa yang sepatutnya pembangkang luahkan di parlimen. Yang sepatutnya pembangkang usulkan di parlimen. Yang mana apabila dijawab juga, kamu orang tak boleh jawab. Dan akhirnya kamu tutup parlimen lah. Dan sebagainya. Dan kamu hadkan masa lah. Begitu juga speaker kamu orang. Jadi, tidak payah nak cerita panjang tentang diktator ni. Cermin diri sendiri. Cermin pimpinan kamu sendiri. Cermin bos kamu sendiri. Jadi, itulah hakikatnya. Jangan buat orang lain kalau takut. Jadi, apa yang dah dibuat, apa yang nak dirasa, tak perlu nak pertikaikan. Itu hak Perdana Menteri itu sendiri nak membentukkan bagaimana untuk menstabilkan kerajaan. Jadi, kalau kita lihat daripada sisi positifnya, baguslah MOU ini dibuat. Demi untuk apa? Bukan untuk pemimpinan. Ini adalah untuk kestabilan politik. Kestabilan politik itu untuk siapa? Untuk rakyat. Apabila politik itu kekal kukuh dengan majoriti yang baik, maka kepercayaan pelabur ada untuk melabur di negara kita ini. Jadi apabila pelabur itu melabur di negara ini, jadi peluang-peluang pekerjaan, peluang ekonomi melonjak semula. Jadi mudah pada saya. Tetapi Mas Elmayati ini, yang mana pada saya kamu nak bercakap sebagai seorang tokoh politik, tetapi kamu melihat ke arah bahawa negatifnya, yang mana kamu nak songsangkan perkara yang baik, pada saya tidak adil lah. So, saya tidak nak panjang ke isu yang pertama itu. Dan saya nak pergi kepada perjanjian ini adalah haram nih. Ataupun tidak berperlembagaan ini. Mas Elmayati patut masuk dalam parlimen. Sebagai seorang ahli parlimen, sepatutnya dia bijak. Bukan mengatakan perjanjian ini haram, tidak berperlembagaan. Yang pertama, kenapa MOU ini boleh terjadi? Kenapa semalam itu mereka boleh berbincang dan akhirnya tanda tangan MOU dan boleh bekerjasama? Dia perkara mudah. Sekarang ini, apabila RUU anti lompat parti itu dilaksanakan, maka siapa yang berkuasa adalah ketua parti. Jadi, kenapa ketua parti ini berkuasa? Adalah kerana kamu hari ini bertanding atas nama parti kamu. Contohnya Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PAS. Ini komponen parti lah ya kan. Seperti Pakatan Harapan. Ataupun di dalamnya ada PKR, ada DAP. Mana-manalah komponen parti ini tadi. Maka, apa yang berlaku dengan UMNO contohnya? Ahli UMNO, pimpinan UMNO, ahli parlimen UMNO ini tadi, begitu juga dalam Barisan Nasional ini tadi, mereka tidak boleh sewenangnya keluar. Kerana mereka ada perjanjian mereka sebelum mereka hendak menjadi calon. Yang mana perjanjian itu juga melibatkan watikah pelantikan mereka jadi calon. Siapa yang tanda tangan? Adalah presiden parti ataupun pengurusi parti itu. Maka apa yang terjadi? Hari ini,
apabila dalam RUU NT Lompat Parti yang telah pun diluluskan baru ini, perlu ada daripada komponen parti itu, en blok, yang boleh membentuk gabungan. Dia tidak boleh lompat seko-seko, seperti mana yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin hari itu. Jadi perkara ini, apabila dia mempertikaikan perjanjian ini ada haram, pada saya ini adalah mengikut apa yang telah termaktub dalam RUU NT Lompat Parti itu. Jadi dia melibatkanlah dengan perjanjian ini. Kenapa nak kata haram? Dia tidak menyusahkan perlembagaan, karena ini untuk menstabilkan RUU yang kita nak bentangkan, ataupun apa yang kita nak bentang, pembekalan yang kita nak bentangkan, jadi perlu majoriti. So apa yang berlaku juga daripada ahli-ahli parlimen ni tadi, mereka tidak boleh lompat kepada untuk menyokong parti pembangkang. Contohnya, apabila nak buat usul percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di parlimen pada 19 ini, maka orang-orang ini kalau dia menyokong kepada pembangkang, memang sewajarnya mereka ini akan diambil tindakan oleh parti mereka. Jadi kalau parti mereka diambil tindakan kepada mereka, maka seolah-olah kita lihat kena buat pilihan raya kecil di kawasan-kawasan yang mana ahli parlimen ini tadi dah pun berpaling tadah. Jadi inilah sebabnya pelaksanaan RUU NT Lompat Parti ini tadi dilaksanakan. Jadi tidak ada isunya perjanjian itu adalah haram. Jadi apa yang Mas Elmiati ini nak adalah supaya mereka boleh mencuri satu persatu lagi ahli parlimen untuk menyokong mereka. Jadi ini sudah bercanggah dengan RUU NT Lompat Parti. Jadi tidak payah dia nak memutar belitkan kata-kata memutar alam ni. Rakyat di luar lebih faham. Kerana saya juga mengikuti apa yang telah dibentangkan di parlimen berkenaan dengan RUU NT Lompat Parti itu. Dan apa yang saya selalu perkatakan selama ini, maka itu juga yang dikatakan oleh Menteri Undang-Undang ataupun mantan Menteri Undang-Undang yang mencipta, yang meluluskan RUU NT Lompat Parti ini. Begitu juga yang hari ini yang duduk sebagai Menteri Undang-Undang dalam Kerajaan Perpaduan ni, Datuk Seri Azalina, juga hal yang seperti mana yang saya katakan ini tadi. Jadi kesilapan itu tidak ada di sini. Jadi kenapa nak katakan perjanjian ini haram? Perjanjian ini tidak haram kerana tidak perlu memanggil semua ahli parlimen untuk mereka buat MOU ini semalam. Cukuplah ketua-ketua parti yang mana contohnya Barisan Nasional diwakili oleh Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Ahmidi. Kerana beliau adalah sebagai pengurusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO. Begitu juga dengan kita lihat GPS diwakili oleh Datuk Seri Abang Jo, Tan Sri Abang Jo. Kerana beliau adalah orang yang menjadi presiden kepada GPS. Jadi kita lihat juga kepada Warisan diwakili oleh Datuk Seri Safi Abdal. Kita lihat juga kepada GRS diwakili oleh Datuk Seri Haji dan parti-parti lain. Jadi dia tidak perlulah panggil semua ahli parlimen itu datang. Jadi 100 lebih orang nak berkumpul dekat situ. Jadi ini pun tak boleh nak fikir. Jadi cukup untuk mewakili diri mereka sebagai kepada ketua mereka. Jadi itu adalah penting. Jadi ketua ini sudah diadakan sebagai ketua, haruslah dia yang datang dan kepercayaan itu ada daripada akar umbi. Kalau tidak, bagaimana mereka nak jadi presiden? Bukan dilantik atas angin, atas tepi jalan macam tu. Bukan lantikan politik. Ini pun susah. Jadi saya tak nak berita panjang dengan isu ini. Cuma saya nak pimpinan bersatu ni, pimpinan PAS ni, bagilah hujah yang baik. Jangan kelirukan rakyat. Kerana perkara yang kecil seperti ini pun kamu nak kata perjanjian haram lah. Semua tak betul lah. Kalau mereka semua halal. Yang orang lain semua haram. Jadi mereka curi kerajaan daripada pintu belakang pun halal. Jadi pada saya lah, rakyat luar fikir sendiri. Jadi macam ni lah pemimpin-pemimpin yang nak jadi pembangkang, yang kita nak dengar lepas ni. Inilah hujah mereka kalau nak masuk parlimen, sikap mereka. Jadi akan datang kita nak pilih pemimpin, pilihlah yang ada integriti, yang otak cerdik. Jangan pilih yang macam ni lah, kurang cerdik. So sekian pencerahan saya. Terima kasih.